Okay, sebelum kita beralih kepada ayat yang seterusnya, tapi ayat yang sama lah kita ulang sekejap. Fa hazamu mereka telah mengalahkan, iaitu tentera Talut yang beriman telah mengalahkan hum mereka, iaitu tentera Jalut yang kafir, bi idnillahi, izin Allah, wa qatala, dia tak boleh sebut sebab fa'il dia ada, telah membunuh oleh Daud, atau Daud telah membunuh Jalut akan Jalut, ataupun Daud telah membunuh Jalut. Wa ata, dia tak boleh sebut sebab ada fa'il dia, iaitu telah memberi akannya oleh Allah, ataupun Allah telah memberi kepadanya, iaitu kepada siapa? Kepada Nabi Allah Daud, al-mulka wal hikmata, hikmah iaitu kenabian, wa allama, domer tak sebut. Ini kena sebut domer sebab tak ada sebut pelaku dia. Dia tu siapa? Dia iaitu Allah telah mengajarkan iaitu nya tu siapa? Nabi Allah Daud, mimma yasha'u, dia kehendaki. Dia tu siapa? Allah. Okay. Sedap yang menulis sampai ujung nak padam rasa benar. Ini kerugian mengajar orang veteran je. Kalau mengajar budak-budak, tolong padam papan putih. Tapi ini tak boleh dah. Nanti kalau kakak terjatuh semua, saya yang tanggung. Itu dah jawab kan? Haji masuk mahkamah saya nanti. Okey, kita sambung tuan-tuan. Apa ayat dia? Wa, lepas tu lau. Apa makna walau? Dan kalau. Bermakna dia ini kalau kamu datang ke kelas. Menjadikan ayat tu ayat apa? Ayat tergantung. Perkataan kalau menjadikan tergantung, maka dia dipanggil ayat syarat. Maka kalau ni haraf, haraf ni dipanggil haraf syarat. Menjadikan ayat itu tergantung sekiranya tidak ada pelengkap. Jawab tu bukan jawapan, tetapi jawab itu maknanya pelengkap. Walau, lepas tu la. Apa nak laula? Kalaulah tidak. Lepas tu perkataan apa? Daf'u. Apa makna daf'u? Menolak. Ada terjemahan lain? Melindungkan, melindungi, itu sudah tafsir. Lagi? Kalau tafsir saya laula mudafa'ah. Mudafa'ah ni menolak. Mudafa'ah menolak. Ada terjemahan lain bahasa Melayu? Melindungi. Menolak atau melindungi. Dia ni isim ke fi'il ke haraf? Fi'il ya. Fi'il apa? Hukum macam tu. Fi'il madhi kalau huwa bunyi dafa'a, bukan dafa'u. Kalau hum dafa'u mesti ada apa? Waw alif. Ini memang tak ada buku tu. Ini bermakna dia bukan fi'il. Dia isim. Isim, kalau kita nak tahu isim boleh dipecah daripada fi'il madhi punya macam mana? Dafa'.
Okey, cuba tuan-tuan rujuk kepada setter 1C. 1C macam mana bunyinya? Fa'ala. Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari? Yaf'alu. Ya. Kalau masdar bunyi macam mana? Nombor 3. Fa'lu. Fa'ala fi'il madhi. Mana apa fi'il madhi? Perbuatan telah berlaku. Mudhari? Masdar? Kata terbitan. Masdar, kata terbitan. Dia isim ke fi'il? Isim. Nama isim masdar. Okey, kalau fa'ala dafa'a. Kalau fi'il mudhari yaf'alu, dia akan jadi yaf'alu. Ikut dia pattern baris itu. Okey, kalau masdar fa'lun, dia akan jadi daf'un. Kalau dafa'a makna menolak atau apa tadi? Melindungi. Dia telah melindungi. Kalau fi'il mudhari yadfa'u, dia sedang atau dia akan melindungi. Kalau daf'un, perlindungan atau penolakan. Dia adalah isim. Tetapi kenapa tanwin tak ada? Sebab bila isim dibuang tanwin bermakna dia nak disandarkan kepada perkataan sebelahnya. Apa dia? Apa tanda dia disandarkan kepadanya? Allah. Baris apa? Bantu semua perkataan yang disandarkan mesti baris bawah. Mudhaf yang macam tadi, apa tak bolehnya? Bila dia jadi mudhaf, tak boleh alif lam, tanwin dan nun musannadah. Bila disebut mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya, apa syaratnya? Baris bawah ataupun dhamma muttasil dengan isim. Kalau kita nak tukar Allah kepada dhamir, dia laula daf'uhu nya. Tetapi di sini mungkin penolakan Allah susah sikit nak jadi bahasa Melayu. Perlindungan Allah mungkin jadi kalaulah tiada perlindungan Allah. Okey, boleh macam tu. Jadi bermakna dia ini isim ke fi'il ke harf? Isim. Dibuang tanwin dia kerana dia mudhaf. Okey. Dia baru depan tu nanti kita bincanglah, mesti sangkut punya. Isim bila dia berbaris depan, kalau ikut diagram kita warna purple, ada berapa keadaan dia? Purple. Isim, diagram isim. Kalau dia baris depan, ada berapa keadaan? 6. Apa dia? Pertama? Ada 2, khabar 3, isim kanan 4, inna 5, 7, naib fa'il. Yang ini bila isim bagi depan ada 6 keadaan. Kalau isim tu bagi depan, bagi atas ada berapa keadaan? Kalau dia bagi bawah, ada 2 keadaannya. Kalau dia mengikut, kita dipanggil tawaf. Dulu maknanya Ustaz Nasruddin dah bagi apa ni yang nota ni kan ada di hujung biasanya pelajaran Ustaz Nasruddin. Kalaulah tiada perlindungan Allah, penolakan Allah, lepas tu perkataan apa? An-nas. Perlindungan Allah kepada manusia. An-nas. Isim ke fi'il ke harf? Isim. Apa tanda isim? Dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Dia mufrad ke jamak? Jamak. Kalau seorang manusia? Insan. Kalau 2 orang? Insan. Ataupun kalau jamak dia? Anas. Okey, manusia. Kalaulah penolakan, tiada penolakan atau perlindungan Allah,
An-nasa kepada manusia. Dia ni bagi atas ada sebab tak? Mesti ada sebab. Cuma nak cerita sebab nanti takut tak cukup masa. Secara umum dia saya nak bagi tahu ini adalah maf'ulun bih. Tapi bila maf'ulun bih kita kena cari apa? Fa'il dan kena cari apa sebelum tu? Fi'il. Kena cari ada fi'il, fi'lun. Okey, ada fa'il. Fi'il makna apa? Perbuatan. Fa'il berlaku. Maf'ulun bih yang kena. Ingat? Jadi yang sebenarnya ini perlu kepada memecahkan formula ni. Tapi tak cukup masa nak cerita. Contohnya macam ni lah. Perbuatan dia, kalau kita nak jadikan perbuatan dia apa? Dafa'ah. Dafa'ah dia telah melindungi. Siapa fa'il dia contoh? Allah. Dan siapa yang kena lindungi? Dia akan jadi macam itulah. Tapi masa tidak mencukupi. Kemudian hutang. Sebab dia ada formula lain yang kita boleh guna untuk dapatkan ni maf'ul bih dan kena jadikan perkataan ni fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contoh saya beginilah. Allah telah melindungi akan manusia. Ni la kalaulah tidak Allah melindungi manusia. Dia makna dia macam tu. Macam ada fi'il iaitu melindungi. Siapa yang melindungi? Allah. Tapi sekarang ni Allah dah berada pada kedudukan bagi bawah sebab dia dia ada masalah yang lain masalah yang lain sudah nak cerita tapi tak boleh nak cerita sebab tak cukup masa. Kita nak habiskan kita punya ni InsyaAllah InsyaAllah. Okey, cuba terjemah semula. Tidak ada atau tiada laf'ullahi Allah an-nasa kepada manusia. Kepada itu adalah terjemahan maf'ul bih. Kalaulah tiada perlindungan Allah akan manusia atau kepada manusia. Ayat itu jadi ayat apa kamu? Tergantung. Ini dipanggil ayat apa? Syarat. Ini dipanggil ayat syarat. Dalam bahasa Arab disebut jumlah syarat. Jumlah itu mana ayat. Apa perkataan saya pakai? Belum lagi tergantung. Masih tergantung lagi. Nanti belum habis lagi. Ba'da. Apa mana ba'da? Sebahagian. Dia baris atas ni sebab dia mengikut baris ni. Ini dikatakan baris mengikut ni. Ada berapa keadaan? Mengikut? 4. Pertama apa? Sifat. Diagram warna purple. Pertama sifat. Kedua maksud. Ketiga taukid. Keempat badal. Yang ni dikatakan badal. Badal ni benda yang sama. Kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, ia itu. Kalaulah Allah tidak melindungi akan manusia itu, manusia itu iaitu ba'da, lepas tu sebahagian. Hum ba'da ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Tapi tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Hum jadi sebab dhamir berkaitan dengan isim. Apa makna ba'dahum? Sebahagian mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Kalaulah Allah tidak melindungi akan manusia, manusia itu iaitu sebahagian mereka. Lepas tu bi, apa makna bi? Dengan ba'din, sebahagian yang lain. Ba'din. Kenapa dia bagi bawah? Kerana terletak selepas ya. Itu masalah biasa kan? Tak ada yang sakit kepala kan? Kenapa ditanwinkan? Sebab tak ada alif lam.
satu markah. Markah penuhilah 3. Tak ada alif lam, mesti tanwin. Kedua, dia tak akan lari pada pelajaran kita. Nak tengok tuan-tuan boleh apa tak? Boleh pegang tak pelajaran semua tu? Apakah isim yang tak ada tanwin tadi? Lepas haruf jar mesti bagi bawah. Tanwin ke tak tanwin dia punya hal lah. Ya? Ya betul. Soalan dia kenapa isim tu bertanwin? Yalah, betul lah tak ada. Okey, bagi satu lagi markah kakak. Kongsi dengan yang tanya. Bukan. Ada 3 sebab kenapa isim tu tak ada alif lam, menyimpulkan pelajaran kita yang sebelum. Kedua, sebab dia bukan ni. Kalau mudhaf boleh tak tanwin? Tak boleh. Tapi kalau dia tanwin tu bukan mudhaf lah tu. Dia tak nak bersandar kepada perkataan sebelahnya. Kan? Satu lagi yang saya tulis kat sini tu, ada lagi kesan dia. Apa tu? Sebab dia bukan mamnu' minas sarf. MMS. Mamnu' minas sarf. Sebab mamnu' minas sarf, isim tu tak boleh apa? Tak boleh tanwin, tak boleh alif lam, tak boleh bagi bawah. Ya, maknanya dia ni bukanlah tu di kalangan 3 benda ni. Pertama, dia ada tanwin sebab dia memang tak ada alif lam. Yang kedua, dia tak nak bersandar ke sebelah. Kalau nak bersandar mesti buang tanwin. Dan yang ketiga, dia tak termasuk dalam kumpulan mamnu' minas sarf. Sebab kalau dia termasuk dalam isim mamnu' minas sarf, dia tak boleh dibarisbawahkan lagi, ditanwinkan, dialiflamkan. Itu saja nak mengingatkan tuan-tuan pelajaran rambut. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Lepas tu barulah ayat lengkap. Maknanya tergantung, bukan sampai tempat tadi, sampai sini tergantung lagi. Kalaulah tidak tiada perlindungan Allah akan manusia, iaitu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kalau Allah tak melindungi manusia, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, apa akan terjadi kalau Allah tak lindungi? Lam apa tu? Ini dari segi makna dia adalah haraf taukid. Betul ke dia termasuk dalam kumpulan haraf taukid? Apa pertama haraf taukid? Saya kena warna pink. Inna. Kedua, bukan qad. Inna qad. Yang ketiga na. Itu nun yang bertasydid di hujung fi'il mudhari'. Yang keempat lam. Itu dia tu taukid. Apa makna semua taukid tu? Sesungguhnya, sungguh, benar-benar, pasti, nescaya. Ini nak jawab apa ni? Ikutlah, pilih satu. Nescaya ke, pasti ke, boleh. Ini dari segi fungsi maknanya. Tetapi dari segi fungsi yang satu lagi, kerana ini digelarkan haraf syarat, maka dia akan digelarkan juga haraf jawab. Maknanya haraf kata sendi yang digunakan untuk menjawab. Bukan menjawab, melengkapkan. Saya suka bertanya tu, sebab kita selalu kaitkan jawab ni dengan jawab Melayu. Ini bukan Melayu ni. Ini kata bahasa. Jawab ini maknanya haraf pelengkap. Syarat ni bukan syarat cakap Melayu tu. Ini mana syarat ni? Tergantung. Ayat ni tergantung kat sini, perlu dilengkapkan pada ayat yang satu lagi. Okey. La. Lepas tu perkataan apa? Fasad. 3 fasadat. Yang sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu baris yang sebenar, tuan-tuan jalankan fi'il madhi. Kalau buah bunyi macam mana? Fasadat. Okey. Kalau fasadati itu tuan-tuan agak apa dhamirnya? Okey, ada pendapat kata dia. Ada lagi pendapat? Anti ya.
Anti Okey, mari kita bezakan hiya dengan anti. Cuba jalankan huwa fasada. Ia telah binasa, ia telah rusak. Huma fasada. Hum fasadu. Hiya fasadat. Okey, fasadat. Okey. Huma fasadata. Hunna fasadna. Anta fasadta. Antuma fasadtuma. Antum fasadtum. Anti fasadti. Okey, apa makna fasadti? Perempuan telah musnah, dah hancur. Di sini fasadat ke fasadti? Ini dia yang hancur ke atau kau yang hancur? Jadi maknanya dia ke anti? Tapi kenapa bagi bawah? Ada? Ia itu sepatutnya dia ada, sepatutnya dia baris apa? Baris mati. Fasadat maknanya iya. Ya. Kalau anti dia bukan bunyi fasadati, dia bunyinya fasadati. Baru kau hancur. Ya, ini ia perempuan hancur. Ya, okey. Apa perkataan selepas dia? Al-ardu. Bagi depan kan? Mati kan? Ini dia baris bawah kerana nak menyambungkan dua huruf yang selepas yang mati. Fasadat. Lepas tu kalau nak sebut satu-satu bunyinya fasadat al-ardu. Tapi kan macam mana nak sambung? Fasadatil ardu. Itu itu sebab bagi bawah nak menyambung. Misal kata kita nak sebut, tuan-tuan sebenarnya dah pandai dah ni, saja ulang lagi. Macam mana nak baca min al-muslimin? Sebab tu kita bagi atas, tapi dengan bagi asas yang lebih fasih. Kalau kita baca qul Allahumma, macam mana nak baca? Dia akan bagi bawah. Tapi sebut satu-satu qul Allahumma, dia akan jadi Qulillahumma. Ni bagi bawah yang lebih fasih. Tetapi kita tak silap dah. Baca dalam Quran dah dibariskan. Macam mana kita tahu barang tu? Itu Quran dah bariskan senang. Quran dah senang. Kita akan keliru dalam satu bab ya. Nanti saya cerita. Masa tak cukup. Cerita dulu. Yes. Satu lagi, dia boleh juga begini, home. Tengok tuan-tuan pun boleh bariskan. Macam mana nak bariskan? Hum al-muflihun. Dia bukan humu tu asal baris dia. Hum al-muflihun. Tapi dibagikan depan tu untuk menyambung. Tapi di sini orang tidak tersilap sebab Al-Quran sudah membariskan. Ni akan dibaca minal muslimin. Ini akan dibaca Qulillahumma. Ini akan dibaca humul muflihun. Asal di sini la fasadat al-ardu, tetapi dibaca la fasadatil ardu. Apa makna fasadat? Ia telah musnah. Siapa fa'il dia? Siapa yang musnah? Ada tak fa'il? Mana? Ini fa'il. Bukan dia yang musnah. Ni al-ardu. Itu fa'il. Fa'il kan bagi depan. Makna secaya fasadat telah musnah oleh bumi itu. Ataupun cakap Melayu biasa, nescaya bumi ini telah musnah. Kalaulah Allah tidak mempertahankan atau melindungi manusia sebahagian mereka dengan sebahagian lain, nescaya bumi ini dah hancur, punah. Tapi kerana Allah melindungi dan mempertahankan manusia itu dengan sebahagian yang lain, dengan wujudnya apa? Biasanya yang melakukan kerusakan ni siapa? Ialah manusia yang macam mana? Dia bukan yang macam tuan-tuan dan perempuan.
kalau datang kelas bahasa Arab, mana rusak dunia ni? Dia dirusakkan oleh manusia-manusia yang apa ni, yang tidak beriman, ya, ataupun kita kata al-kafirun, ataupun al-fasiqun, ataupun al-munafiqun. Tetapi macam mana dunia ini masih tak rusak? Kerana wujudnya golongan al-mu'minun. Ini maknanya Allah melindungi manusia ni, wujudnya orang-orang salih. Kalau tak ada orang salih yang baik-baik ni, hancur dah dunia ni. Tapi kewujudan orang baik-baik ni, dia mengimbangkan dunia dan melambatkan kehancuran, ya? Sebab tu dunia tak punah dia. Sebab masih ada orang yang nak bertahan, yang mempertahankan yang baik. Jadi wujudnya manusia beriman yang datang ke masjid, yang datang majlis ilmu ni, dia mengimbangkan dunia ni pada rusak. Dia rusak dunia ni, apa jadi? Rusak hari kiamat. Kiamat tu akan berlaku kepada siapa? Kepada, tidak akan berlaku kiamat kepada selagi mana masih ada lagi orang menyebut Allah, Allah. Maknanya ada orang beriman, tak kiamat. Ya, ini kalau kelas bahasa Arab macam ni, sana sabrin lagi komen. Maknanya melambatkan kiamat. Melambatkan kiamat, walaupun kiamat telah ditentukan. Inilah teori mempertahankan macam mana dunia ni stabil kerana wujudnya manusia-manusia yang beriman, yang masih soleh. Sebab tu akan hancur dunia ni ketika mana dah tak ada dah, ya, orang beriman. Seperti mana hadis yang menyatakan, ya, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah bertiupnya angin lembut selembut sutera yang datang daripada Yaman. Ya, dalam hadis sahih tanda kiamat tu. Maknanya siapa saja yang beriman, ya, yang sampai angin ni akan sampai, orang beriman ni akan mati. Sehinggalah tinggal manusia tu dikata kahasalatit tamak, seperti hampas tamak. Hampir lah yang tinggal tu, hampir atau kahasalatil qamhi, ya, hampas apalah gandum, ya. Dia sampai macam itulah, maknanya yang tinggal tu memang dah tak ada nilai iman dah. Selepas tu baru kiamat. Maknanya kiamat ni tidak akan berlaku selagi mana wujudnya orang beriman. Kata hadis tu, masih lagi orang menyebut Allah, Allah, ya. Jadi maknanya kalaulah Allah tidak melindungi manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Mana? Ba'din. Kenapa ba'din ni bagi bawah? Lepas harap je. Yang soalan saya tadi, saya tak nak tanya sebab ini lepas harap je semua orang tahu jawab. Tapi kenapa dia ditanyakan? Itu tak banyak orang dapat jawab tadi, ya? Maka hanya dapat 1/3, ya? Ingat, soalan ni soalan sport akan berulang minggu depan, nescaya akan musnah muka bumi ini, tafasadatil ardu, kemudian ya, patut apa? Dah ada tanda wakaf ke belum? Oh, walakin, wa mana apa? Lakinna, akan tetapi. Dia popular tak? Popular, bagus tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan dah tengok isi popular yang tidak dimasukkan dalam diagram kita. Ini harus popular. Tetapi saya dah masukkan dalam muka surat akhir sekali, dalam lampiran, ya. Lampiran dalam buku kita, dalam diagram mana pink tu belum masuk, okay? Dalam buku muka surat akhir sekali lampiran, saya akan masukkan adik-beradik inna. Ada tak? Inna. Ada tak? Inna. Ada. Kawan inna. Kawan inna. Akhawat inna. Akhawat inna. Cuba tuan-tuan balik tengok. Akhawat inna. Akhawat mana apa? Adik-beradik inna. Ini dia punya fungsi dia macam inna. Yang pertama apa? Bukan kana. Dia ka'anna. Kalau balikan
Kemudian laita. Laita itu alangkah baiknya. Ya, laita. Alangkah baik. Laita. Okey, ketiga la'alla. Apa makna la'alla? Mudah-mudahan. Dan yang terakhir lakinna. Ini dia. Maknanya tuan-tuan dah ulang pergi sampai muka surat belakang. Saya berbangga lagi. Ya kan? Laisa itu daripada kana. Ini daripada inna. Ya? Ini hanya daripada ini. Pertama ka'anna. Apa makna ka'anna? Yang kedua laita mana? Alangkah baiknya. Yang ketiga na'ala, mudah-mudahan. Dan yang keempat lakinna. Apa makna lakinna? Tetapi. Akan tetapi. Kalau inna, lepas inna bagi apa? Inna Allah lakinna Allah. Ikutlah fungsi macam adik-beradik dia. Inna Allah lakinna Allah. Dia fungsi dia sama. Lakinna Allah. Jadi kalau lepas inna isim inna Allah. Yang ni dipanggil isim inna. Kalau lakinna Allah ni dipanggil isim isim lakinna. Isim lakinna atau dibalik inna. Okey. Lakinna Allah inna Allah alimun. Betul? Kenapa dia bagi depan? Dia lepas inna. Macam betul jawapan tu. Jawapan nak selamat. Ini bagi atas sebab apa dipanggil? Isim inna. Lepas inna isim dia mesti bagi atas. Yang ini dipanggil khabar inna. Khabar inna bagi apa? Depan. Macam tu lah. Inna Allaha alimun. Ingat contoh tu, ingat satu Quran. Okey. Lakinna Allaha mesti. Cuba terjemah inna Allaha. Allah itu adalah. Itu nak terjemah khabar. Sesungguhnya Allah itu adalah alimun, maha mengetahui. Lakinna Allaha dan tetapi Allah itu adalah. Maka kita kena cari khabar inna bagi apa ni? Bagi depan. Bagi depan dia dengan menggunakan huruf waw. Zu. Apa makna zu? Yang mempunyai. Kalau dia baris bawah bunyinya zi dengan ya. Kalau dia bagi atas bunyinya za. Itu boleh digunakan begitu. Jadi maknanya dia baris apa? Depan, tetapi menggunakan huruf waw. Dia bagi depan sebab apa? Tetapi Allah itu adalah izu yang mempunyai fadli, kelebihan. Kenapa dia bagi bawah? Bagi bawah, isim bagi bawah ada dua sebab. Pertama lepas harf jar. Yang kedua ya. Orang kan tanya tu. Yang soalan tu minggu depan dia. Kak Salma ni dia kalah. Akhirnya kalah juga seorang peguam. Okey ya. Ini cuba tengok diagram warna purple. Isim baris bawah. Ada beberapa sebab. Pertama ba'da. Yang kedua ini adalah mudhafun ilaih. Ya. Bermakna ini boleh jadi mudhaf. Menepati syarat mudhaf tak? Boleh. Zu isim. Dia termasuk nanti satu isim khas namanya. Dia sangat tidak popular kan? Dia dalam Asma'ul Khamsah, dalam buku kita nanti. Isim yang 5 khas. Zu maknanya dia mempunyai. Dia adalah isim, ya. Dan dia biasa perkataan zu ni untuk ketuanya, formula dia mesti jadi mudhaf. Kalau tak ada mudhaf ilaih memang tak boleh faham. Dia mempunyai apa? Kurnia. Kalau zu, orang yang mempunyai harta disebut zu
misilin. Bagi bawah mudhaf ilaih. Orang yang mempunyai ilmu zu ilmin. Orang yang mempunyai ramai anak zu wah bagus. Zu riyad. Itu kelakar. Saya tak pernah dengar. Zuriyat, kebetulan sama. Zuriyat. Oh gitu kak? Bukan kak? Kalau orang yang mempunyai ramai anak, zu aulad. Okey, pengalaman baru. Ini pengalaman pertama setelah 7 tahun di Malaysia. Pasti ini akan jadi bahan saya mengajar. Zuriyat ya. Okey dah tuan-tuan, kita nak balik dah. Zu fadlin maknanya yang mempunyai kelebihan. Lepas tu ala. Apa makna ala? Atas. Lepas tu lamina okey, lepas ala baris apa? Bawah. Bagi bawah dia dengan ya. Sebab tu kita tak baca alal a. Satu pilihan apa lagi satu? Al a. Satu pilihan lagi satu. Okey, satu alam disebut al alam. Dua alam al alamani atau al alamaini. Kalau jamak dia al alamuna ataupun al alamina. Kerana letak lepas haraf jar kita kena guna ya. Macam kita baca doa tu wa ja'alana minal muslimina, bukan minal muslimuna. Kerana lepas haraf jar kita guna ya. Apa makna zu fadlin? Yang mempunyai kelebihan, kurnia ala atas al-alamin, sekalian alam. Sebab itulah alam ni selamat lagi kerana Allah mewujudkan manusia yang beriman, yang soleh. Okey, kita habiskan di sini. Walakinna Allah itu adalah zu fadlin yang mempunyai kurniaan alal alamina, sekalian alam. Mana dia yang memelihara dan menjaga, melindungi dan mempertahankan manusia dan bumi ini daripada kerosakan. Subhanallah wa bihamdihi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله